الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، ثم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. وصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. أما بعد، فالإمام dan khusus surau minal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia daripada Allah dapat lagi kita pada malam ini meneruskan pengajian kita. Sebelum tu, marilah sama-sama kita berdoa, memperbanyakkan doa, berzikir, bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita harapkan bahawasanya apa yang Allah Ta'ala uji ini menjadi benda yang baik untuk kita lah. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Pelik dahsyatnya keadaan seorang mukmin, keadaannya sentiasa baik. Idza asabathu sarra hamidallaha wa syakar. Apabila dia terkena satu ataupun diberikan, dianugerahkan satu benda yang baik, maka dia akan bertahmid, mengucapkan puji-pujian bagi Allah Ta'ala dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dikurniakan dan apabila dikurniakan sesuatu yang buruk, wa idza asabathu dharra hamidallaha wa sabara, juga dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebab dia tahu yang bagi itu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sabar, dan dia bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi wadzalika lil mu'min, itulah bagi orang beriman. Orang beriman sentiasa keadaannya begitu. Jadi tuan-tuan, ambillah masa hari-hari kita ni dalam keadaan Allah Ta'ala uji ini, kita merasakan bahawasanya yang menyembuh, yang memberi, yang menghilangkan, yang segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duk rasa benda itu, kita feeling benda itu. Jadi itulah sebenarnya hakikat iman itu. Kita rasa Allah Ta'ala yang sedang uji kita, yang sedang bagi, yang sedang ambil dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita doalah semoga semua mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutamanya Datuk Zulkifli kita, Menteri Agama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan beliau dan juga semualah muslimin dan muslimat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, jadi tuan-tuan, tanpa melengahkan masa pun tak banyak sebenarnya, kita berhenti insya-Allah. Kita nak sambung pengajian kita pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu satu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis hukum, hadis-hadis hukum. Jadi kita dah sampai pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8, alhamdulillah.
Pada pertemuan yang lepas, hadis yang ke-6 dan yang ke-7 banyak cerita pasal hukum lelaki dan perempuan yang mengambil daripada suatu bekas. Kita ingat perbincangan lama panjang ketika itu, dan kesimpulannya, jika suami isteri tidak jadi isu, jika ajnabi bukannya suami isteri, maka elok dipisahkan, dan hukumnya makruh jika mereka mandi ataupun membersihkan diri dengan menggunakan satu bekas. Jadi itu kita bincang pada pertemuan yang lepas. Masuk pada sambungan pada hadis dalam kitab ini, masih lagi dalam bab at-taharah ataupun kitab at-taharah, kitab at-taharah. Hadis yang ke-8 ini, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah itu kita dah beritahu lah dia punya terjemahan dia ataupun dia punya tarikh dia lah. Nama dia Abdullah bin Abi Uraiqit. Abdullah bin Abi Uraiqit. Jadi apa nama ni, kita dah terang pasal Abu Hurairah ni. Seterusnya dia kata, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab, akhrajahu Muslim, wa fi lafdhin lahu falyuriqhu, wa lit-Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna. Jadi itu hadis dia. Itu sanad dan juga matan hadis dia. Hadis ni riwayat Imam Muslim, dan juga bahagian yang kedua tu saya terang, dia riwayat Imam Tirmidzi. Jadi apa maksud hadis ni tuan-tuan? Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya tahuru ina'i ahadikum, sucinya tempat air ataupun bekas air seseorang daripada kalangan kamu, ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb, jika dijilat oleh anjing. Hadis ni bila jilat anjing kita tahulah berkaitan dengan bab bersuci yang mana berkaitan dengan anjing, khinzir dan sebagainya, termasuk juga dalam hadis ni. Idza walagha fihi al-kalb, jika dijilat oleh anjing, ialah dengan disuci 7 kali. Sucinya cara macam mana dia kata? Ialah dicuci dengan 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu tanah. Yang pertamanya dicampur, ataupun dalam terjemahan mungkin yang lain sikit dia kata ulahun nabi turab. Yang pertamanya dengan tanah, ataupun dicampur dengan tanah. Lafaz tu ada, terjemahan tu ada khilaf sikit lah. Sebab itu ada perbezaan dalam pandangan. Ada yang kata boleh campur, ada yang kata tak boleh campur. Tapi yang rajihnya adalah air tanah yang pertama itu, saat kita masuk bincangan dia, boleh dicampur dengan air yang pertama itu untuk bersihkan. Baik. Jadi hadis ni sambungan dia sikit lagi, dia kata hadis ni riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan hendaklah ia membuang air itu. Hendaklah ia membuang air itu. Hadis yang depan dia sama juga, tapi belakang tu disebut falyuriqhu. Maksud falyuriqhu, air itu jika ada dalam bekas tu, air tu tak boleh guna dah. Jadi air yang najis lah. Jadi kena buang, kena tuang air tersebut. Menurut riwayat Tirmizi pula, dia kata awal itu sama aja, tapi yang belakang tu dia kata yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan debu tanah. Maksudnya dalam riwayat Muslim dia kata hak pertama tu debu tanah. Hak riwayat Tirmizi ni dia kata sama ada yang pertama ataupun yang terakhir. Jadi tak kisahlah yang tu, sebab perbincangan dia lah sekali, mesti salah satunya dengan debu tanah, dan yang paling afdal adalah yang pertama lah, mengikut riwayat Imam Muslim itu. Baik, jadi kita ada beberapa perbincangan dalam hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan sanad hadis. Jadi kita tahu bila kita baca hadis riwayat Imam Muslim, maka habislah, kita tak pertikailah, dan dikira sebagai hadis sahih yang riwayat oleh Imam Muslim.
Jadi kita tak bincang yang ni sahih ke tak, ada ke tak seorang lelaki tak ada. Kita selesai tentang tu. Itu mengikut ilmu hadis. Bukan sebab Imam Muslim, tapi sebab syarat-syarat yang diletak oleh Imam Muslim ketika menakalkan hadis-hadis itu dalam kitab dia. Baik. Seterusnya perbahasan berkaitan dengan bahasa. Ada sikit dia kata. Yang pertama berkaitan dengan sebutan. Hadis ni kalau tuan perasan saya baca tahuru ahadikum, tahuru ina'i ahadikum. Tahur tu dalam bincangkan kitab dia kata boleh baca tuhuru. Jadi mana-manalah, tahurun atau tuhuru pun boleh. Sagi pergi dengar ustaz lain ceramah pula kata tuhur, ustaz ni kata tahur. Merapulah ustaz tak. Dua-dua dalam bahasa Arab, dua-dua boleh disebut di dalam hadis ini. Contohnya perkataan, tapi ada setengah-setengah perkataan itu dia beza makna tuan-tuan. Contoh al-wudu dengan al-wadu. Kan wudu kan? Beza al-wudu dengan al-wadu. Dia ada beza dua-dua maksud itu. Ada setengah macam tahuru dengan tuhur tidak ada beza, dia sama aja ikut bahasa aja. Tapi al-wudu dengan al-wadu, al-wudu maksudnya ambil sembahyang tu lah. Al-wadu air yang kita ambil sembahyang dengan dia. Air tu dia panggil al-wadu. Jadi ada beza. Sebab tu kita sebut al-wudu, al-wudu tak pernah sebut, tak pernah ada orang sebut pi ambil wudu. Tak ada pi ambil wudu. Tapi al-wudu ialah air itu. Dia panggil al-wudu. Baik. Walaghal kalbu. Jadi dalam hadis tadi kata apabila dijilat oleh anjing. Dijilat oleh anjing ni macam mana? Kata Syekh Al-Amir As-San'ani yang syarah kitab ini, dia kata apabila sama ada dua jenis lah. Sama ada anjing itu dia pi jilat, dia pi letak lidah dia, dia kata hujung lidah dia jilat, ataupun memasukkan lidahnya ke dalam air. Itu paling kurang lah. Kalau dia pi tak celup mulut dia lagi dah telah lah. Paling kurang lidah dia tu celup. Itu paling kurang. Kalau dia pitak kaki dia, letak kepala dia, pergi bubuh mulut pula, serondoi pula, yang tu telah lah orang kata. Apatah lagi lah. Baik, masuk kepada perbahasan hukum tentang hadis ini. Yang pertama, kita kena faham beza antara sertu dengan samak. Sertu dengan samak. Sertu ni lain, samak ni lain. Biasa kadang orang kata sertu, samak, apa ya. Dia sudut istilah fiqah, istilah syarak. Sertu lain, samak lain. Sertu maksud dia apa? Samak lah, kita samak dia sebab samak ni mudah sikit. Samak ni kalau ada binatang-binatang yang mana boleh dimakan ataupun tak boleh dimakan, kecuali anjing dan khinzir, kita nak buat jadi perhiasan ke, nak buat jadi baju ke, nak buat jadi dompet ke. Kadang-kadang ada apa sahabat-sahabat Pakistan apa main jual dompet ni, kita ni kulit kerbau ni, ataupun ni kulit kerbau tak apalah, boleh makan daging. Kulit boya dia kata kan, ataupun yang sebagainya lah. Jadi binatang-binatang yang begitu, mengikut pandangan ulama, semua binatang walaupun yang boleh dimakan ataupun tak boleh dimakan, jika nak guna dia punya kulit dia ataupun bulu dia, boleh diguna selepas kita menyamak perkara tersebut ataupun binatang tersebut. Kecuali anjing dan khinzir. Anjing khinzir buatlah samak atau mana memang tak boleh pakai. Contohnya angkat pergi tanam je lah. Ataupun yalah, bakar lah, tanam ke sebagainya, orang tanam lah kan, supaya bakar tu dia taklah keluar dia punya apa nama ni, dia punya virus tu kan. Jadi bila tanam dia selesai lah. Jadi dekat sini dia kata samak ni kita nak guna kulit itu, maka proses dia sama juga. Kulit itu perlu dibuang dulu najis-najis dia, di darah-darah apa sebagainya, dan dibasuh, cuci-cuci. Lepas tu cara dia sama juga macam sertu, iaitu salah satunya dengan tanah dan baki dengan layak. Maksudnya 7 kali. Yang pertama tu guna tanah, lagi 6 tu bersih dengan air. Dan air tu mesti air mutlak lah. Air mutlak, bukan air mutlak, air mutlak bil qaf. Baik, jadi itu sama. Sertu ini jika ada binatang yang mai masuk rumah ke, yang mai jilat bekas ke, yang mai serondoi kita ke, ataupun sebagainya lah,
Jadi itu digelar sertu. Kita nak bersihkan benda itu, kita nak hilangkan najis itu, nak guna balik tempat itu untuk ibadah ataupun sebagainya, nak pakai balik pakaian itu, maka kena proses itu dinamakan sertu. Jadi kalau kan anjing masuk masjid, dia tengok anjing. Kan anjing ada duduk kadang 2-3 ekor duduk berkeliaran, masuklah masjid. Jadi kawasan itu perlu disamakan sertu. Sertu lah. Boleh faham lah. Jadi dia beza dekat situ. Jadi itu perbahasan yang pertama berkaitan dengan sama dan sertu. Proses dia lebih kurang sama, iaitu 7 kali. Yang pertama itu mestilah menggunakan batu ataupun yang terakhir mengikut hadis. Baik, tapi yang arjahnya mengikut fatwa-fatwa sekarang ni kira mudahlah, kita ikut je lah. Dia berkata hak mula lah kan. Tapi cara dia mesti hilangkan ain dulu. Kalau nampak ada bekas-bekas, ada kalau betul lah, kalau dia berak lagi lah, kalau najis dia ada lagi lah, kena buang, kena bersih. Kalau tak nampak ada tapak kaki, semua kena bersih dulu, baru buat proses tu. Baru buat proses sertu itu. Yang seterusnya berkaitan dengan kaedah sama ataupun kaedah sertu ini, iaitu mestilah saya sebut tadi 7 kali. Yang pertama menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Lah ni ada kalau tuan pernah dengar lah, dia ada sabun tanah. Sabun tanah. Mengikut fatwa macam-macam lah, fatwa Jakim, fatwa wilayah, fatwa Mesir. Semua mengatakan bahawasanya diharuskan mengguna perkara tersebut. Jadi tuan-tuan nak tengok macam mana, pergi Google lah, ada lah. Pergi tengok kat YouTube pun ada, sabun tu ada. Jadi sabun tu, dia jadi sabun lah, dia tak jadi pasiang. Dia bukan berubah jadi relai. Tak, dia sabun. Tapi kuantiti yang dibuat dengannya sabun itu mengharuskan kita guna untuk sertu. Jadi tuan-tuan betul juga. Baik tengok dia ada sebab sabun tu dia punya percampuran dia sekian-sekian apa semua adalah perkiraan yang dia buat ni, menyebabkan fatwa meluluskan perkara tersebut. Jadi kalaulah setengah-setengah tu macam susah nak cari tanah, cari pasir yang bersih, sebab tanah ni mesti tanah yang bersih. Bukan pergi ambil mana-mana celah tanah, ambil tanah yang bersih lah, yang kita tahu yakini benda tu bersih, ataupun yang ghalib zon, yang sangkaan kuat kita bersih. Kalau tak ada, bolehlah pakai sabun tersebut. Kat Shopee ada jual, aku tak tahu. Try search tengok ada tak kat Shopee sabun tanah untuk sertu. Kukutlah ada jual kat Shopee, saya tak tahu kan. Baik. Kalau tak ada, tuan-tuan jual. boleh buat untung. Baik. Jadi 6 kali yang ayak tu mestilah air juga, air mutlak, tuan-tuan. Tak boleh air yang dah mustamal, tak boleh. Air yang mutanajis tak boleh. Jadi mestilah air yang mutlak. Baik. Seterusnya juga dalam bahasan dia kata sertu ni tak boleh dilakukan dalam badan anggota manusia. Ini adalah fikah bukan saya reka, dia sebut. Jadi kalau seorang tu termakan contohnya daging khinzir ke, tak tahu, tengok loh khinzir rupanya dah duduk dalam perut dah. Boleh jadi tuan-tuan kata pergi travel ke apa sebagainya. Saya pernah pergi travel Korea kan tak pernah ada kedai Muslim sangat. Yang ada pun kawan-kawan adalah setengah-setengah kedai itu pun Arab yang jual daging-daging ni. Jadi kalau makan pun hati-hatilah. Tak ada, saya tak pernah makan lah. Kita tengok ni video ustaz nak makan. Tak pernah lah. Telajak tu cuma nak cerita, susah nak jumpa. Pergi di saya pernah pergi Australia, sama juga, dia tak banyak. Di Melbourne tak banyak juga kedai-kedai Muslim ni. Jadi yang ada pun biasa Arab ataupun geng-geng Turki. Sebelah nak cerita dekat dekat Itaewon tu, dekat Korea tu, ni kedai Turki, kedai shawarma semua tu. Sebelah tu pub, kedai arak ni. Jadi macam itulah suasana, susah nak jumpa. Jadi kot-kot lah termakan. Dia kata
anggota di dalam badan tidak boleh disamak. Tidak boleh disamak. Macam mana kaedah dia? Bertaubat je lah, minta Allah Ta'ala ampun dosa tak sengaja dan sebagainya. Bukan kita tahu yang jadi dosa kalau kita buat perkara itu secara sengaja. Baik. Begitu juga dia kata orang yang peluk Islam. Orang yang peluk Islam yang mana sebelum ni pernah pegang anjing. Semalam dia pegang anjing contohnya. Hari ni tiba-tiba dia masuk Islam. Nak masuk surau jenazah ni, pergi samak tangan, pergi setu tangan lu. Jenuh kawan tu aku nak main apa halau aku. Jadi dia kata orang-orang yang sebelum dia Islam dan dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia tak perlu untuk setu dan sebagainya. Dia tak perlu. Ini mengikut fatwa yang ada dalam JAKIM dan sebagainya. Dia tak perlu benda itu. Ahlan wa sahlan, kita mainlah saudara baru dan so kita sambut elok-elok lah. Ini saudara baru kita. Yang seterusnya, hadis ni menunjukkan bahawasanya, ini dalam perbahasan fiqh, hadis ni menunjukkan kepada kita bahawasanya anjing itu najis, dan najis mughallazah. Dalil dia sebab Rasulullah suruh basuh, dan basuh dengan kadar yang banyak, 7 kali, dan dengan dengan tanah pula. Jadi kata ulama itu dalil kepada bahawasanya najis anjing itu merupakan najis. Cuma ada khilaf, ini bahasan terusnya. Khilafnya dia kata najis dia tu dekat lidah saja, dekat mulut ke ataupun seluruh badan. Satu tuan-tuan dengar kan ada mazhab Maliki, mazhab Daud al-Zahiri, mazhab Zahiri. Malaysia sekarang tak apa ada sangat, tapi dekat Tunisia masih ada, kat Maghribi masih ada mazhab Zahiri. Jadi mazhab Zahiri ni ahli sunnah wal jamaah lah, cuma cara mereka melihat kepada hadis tu secara zahir. Dia tak fikir lah, dia kata lidah-lidah nak pergi kata tubuh badan bawah. Kita mazhab Syafi'i semua tidak, anjing tu seluruh badan pegang telatang mana pun, ekor dan sebagainya, bulu dia pergi melekat ke, itu najis. Jadi perbezaan tu dekat mana tuan-tuan? Sebab dalam hadis ni tak sebut badan. Hadis ni tak sebut badan. Jadi itu khilaf dia kat situlah. Dia sebut kalau anjing itu jilat. Kalau anjing itu jilat. Jadi mazhab Syafi'i dan sebenarnya jumhur ulama selain daripada Maliki dan juga Daud Zahiri, dia kata najis satu badan. Kenapa? Dia kata air liuk ni asal daripada mana? Asal daripada badan, tidak? Daripada dalam badan, rongga-rongga badan dia sebagainya. Jadi, dan mulut itu pun badan, daripada badan juga. Jadi bila disebutkan suatu qiyas, mengguna pakai hukum qiyas, bila lidah itu pun najis, jadi semua anggota badan termasuk najis. Begitu. Mazhab Imam Malik dengan Daud Zahiri, dia kata yang najis itu mulut sahaja, sebab Rasulullah SAW kata mulut, dan tak boleh kita nak qiyas. Dan Rasulullah SAW kata dekat mulut itu najis dan air liur itu najis, kemungkinan sebab anjing ni banyak makan perkara-perkara yang kotor dan perkara-perkara yang najis contohnya. Jadi mulut dia dengan lidah je lah najis, hak lain tak najis. Jadi itulah perbincangan ya. Jadi adalah pandangan itu, tuan-tuan jangan pula pelik pergi dekat belah-belah Tunisia ke apa ke yang pakai dekat Maghribi. Contoh yang Maghribi ni mazhab Imam Malik, kenal lah daripada sekarang. Imam mazhab Imam Malik, dia pegang anjing tengok kan. Tapi mulut memang najis lah. Semua sepakat benda yang sama. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan, perbahasan tentang adakah wajib membasuh 7 kali basuhan ataupun sekali saja yang wajib. Ada juga khilaf tentang perkara ini. Jadi khilafnya kat mana tuan-tuan? Sebab ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, perbuatan dia, iaitu Abu Hurairah dia samak ataupun dia sertu 3 kali ya. Kan dia riwayat hadis ni, yang 7 kali ni dia riwayat. Tiba-tiba ada pula riwayat yang lain daripada dia pula, yang dia sendiri buat, bukan Rasulullah buat. Yang dia buat
Tapi dia basuh 3 kali saja. Jadi ada sebahagian ulama yang mana dia kata tak, yang wajib hanya sekali. Yang wajib hanya sekali, iaitu basuh dengan air tanah itu, lepas tu basuh bilah lah, bilah selesai lah. Jadi dia berkata lagu tu. Sebab itu benda mazhab itu dijawab dan ulama tolak. Sebab zahir hadis ini menyebut kena basuh sampai 7 kali. 7 kali. Adalah khilaf, tapi ulama tolak khilaf itu. Jadi jumhur bersepakat bahawasanya basuh mestilah 7 kali. Imam Malik pun setuju juga 7 kali sebab hadis ni. Yang tadi kata tak payah badan bukan najis dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita mazhab Syafi'i pegang anjing, siapa yang terkena atau sebagainya, kenalah lakukan tanggungjawab tersebut, kenalah sentuh ataupun samak sampailah perkara tersebut bersih. Jangan pergi campur baju kita balik terkena, balik-balik buang mesin campur dengan baju lain pula. Dia jadi macam COVID baju satu kena baju semua habis. Jadi baju itu perlu diasingkan untuk kita basuh bersih dulu, pastikan hilang bulu-bulu kalau apa yang terlekat. Lepas tu barulah basuh terus sebagai. Kalau sayang sangatlah baju tu, beli 2,000. Kalau beli RM20, bakar buang terus lah, pergi ikat-ikat buang tu sampah. Pakai baju lain. Kalau beli baju 2,000 kutlah. Kutlah ada baju kahwin ke, sayang ke, boleh cerita lah. Takut payah sangat nak kena sertu pula, nak kena apa semua pula. Kalau saya buang, malas aku nak pakai baju lain melambak lagi. Baik, seterusnya dia kata, adakah wajib kita basuh dengan tanah ataupun air sudah memadai? Apa simbolik tanah ini? Sebab tu kita boleh sebutlah dalam kita punya cara fikir, bila basuh dengan tanah ni lagi hilang lah, lagi bersih lah, lagi suci lah sebagainya. Tapi sebagian ulama dia tak nampak lagu tu. Dia nampak bersih dengan tanah ini adalah arahan Allah Ta'ala untuk tujuan ibadah. Yang kita tak faham, kenapa suruh 7? Kenapa kena basuh dengan tanah? Sebab kalau ikut akal, basuh dengan sabun semua clear lah. Kenapa nak kena tanah, lepas tu nak kena ayak? Sebab tu sebagian kata dah ini ta'abudi, kerana perkara yang mana Allah Ta'ala suruh kita buat lah. Saya tanya kenapa kita solat nak kena angkat takbir, nak kena apa ni, Allah Ta'ala suruh. Setengah-setengah benda tu memang kita boleh sebab ta'lil dipanggil. Setengah perkara dipanggil ta'abud. Allah Ta'ala suruh kita buat tambah-tambah banyak. Kenapa? Zuhur 4 rakaat, asar 4. Benda itu ta'abudi. Itu juga dikata dekat sini, bilangan 7 dan pakai air daripada tanah itu ataupun pakai tanah itu sendiri adalah perkara ta'abudi. Tapi biasalah benda itu ditolak. Benda itu adalah bila ta'abudi ini, dia boleh jadi sunat dan dia boleh jadi wajib. Itu masalah dia. Jadi bila kita kata tak, dia bukanlah sekadar ta'abudi, untuk menghilangkan najis itu perlu buat lagu tu. Dia ada sebab lah. Jadi dekat sini maka wajib juga diteruskan dengan kewajipan untuk membersih sertu tempat tersebut, baju tersebut, bekas tersebut, makanan periuk ke sebagainya, mestilah mengikut 7 kali, iaitu satu kali dengan tanah. Ada masa ya? Kalau nak azan beritahu. Seterusnya juga dalam hadis ni menyebut bahawasanya air yang mana dijilat oleh anjing itu perlulah dibuang, perlulah dituang. Timbul persoalan, kalaulah dia jilat dalam kolah, kan kolah kan 2 kolah biasanya orang buat. Kalau bekas kecil buang itu tak apa, tapi ini bekas yang besar yang mengandungi ayak yang banyak. Kalau buang dia jadi apa? Dia jadi rugi lah. Dia dah ayak pergi buang saja. Ataupun anjing masuk berenang dalam kolam renang ke contohnya, dan sebagainya lah. Jadi ada khilaf ulama dalam perkara tersebut tuan-tuan. Yang saya rajahkan adalah air tersebut kena buang, kena bersih lah. Sebab walaupun air itu banyak, tetapi dikhawatiri air itu dah jadi najis.
mutanajis pula boleh menajiskan orang lain. Jadi bukan kita saja kena samak, habis satu alam kena samak. Kena pergi mandi tu, pergi wuduk tu, apa semua kena. Semua habis kena samak. Jadi najis mughallazah tak sama dengan najis biasa. Najis mughallazah, anjing, khinzir dan sebagainya, ini tak sama dengan najis biasa. Kau apa lah ni? Azan dah. Bismillah lagi baik. Jadi tuan-tuan, kita masuk hadis yang baru, hadis yang ke-9 ni, insya-Allah lah pertemuan akan datang bagi tak dan habis pula. Dia cuma nak cerita bahawasanya hadis yang ke-8 ini dia cerita bab samak lah. Daripada hadis inilah timbul perbahasan yang kita jumpa dalam fiqh, buat macam ni, kena samak lagu ni, ambil ayat ini, hadis dia. Kalau tuan-tuan buka lah kat mana-mana perbahasan pun, hadis inilah yang diguna pakai riwayat Imam Muslim ini untuk memberi dalil bahawasanya kewajipan untuk menyentuh sesuatu tempat, sesuatu bekas, sesuatu kawasan yang terkena anjing. Begitu juga dengan khinzir. Dia anjing, khinzir dan apa yang lahir daripada dia, semua yang berkaitan dengan dia. Jadi semua itu pun kena sertu dan juga kena bersihkanlah untuk kita gunakan semula. Jadi itu kesimpulan perbahasan kita pada malam ini, tuan-tuan. Jadi marilah sama-sama, walaupun kita hayati hadis ini, walaupun hadis ni hadis yang kecil, hadis yang pendek, tapi sebenarnya Islam ini mementingkan kebersihan, dan itu antara yang asas dalam Islam. Tak boleh orang tu tiba-tiba pergi berjihad apa semua ni, tapi tengok-tengok dia badan dia penuh najis. Tak boleh juga. Dia mesti selari. Islam ni mesti selari. Orang yang bersih, orang yang suci, orang yang menjaga kebersihan dan sebagainya. Orang inilah yang pergi berjihad, orang inilah yang pergi solat, orang inilah yang jadi pemimpin, orang inilah dan sebagainya. Jadi Islam tidak boleh dipisah-pisahkan. Tak boleh kata apa ni hampa cik bincang bab bab bersuci ya, bila nak masuk bab lain. Tak apalah, kalau sabar lama-lama masuklah bab lain. Ni hamai semalam bincang bab suci ya. Cuma 20 tahun kat surau. Kan? 20 tahun lagi kita bincang bab lain pula, betul tak? Bab bab muamalat ke dalam hadis. Ni kisahlah lagu tu lah. Kalau tak dan mati baru habis kitab. Bukan cari ilmu ni, kita cari ilmu niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita mati dalam cari ilmu. Ilmu ni tak habis. Betul tak? Ilmu ni tak habis. Carilah seluas mana pun. Jadi marilah sama-sama kita jadi orang yang sentiasa mengejar ilmu, berniat untuk kita tambah ilmu. Tak kiralah takat mana pun ilmu itu, luas mana pun, kecil mana pun, tapi niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya rasa masuk dah kot lah. Allah a'lam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang datang daripada kekurangan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.